Yang saya rasa UMNO memang nak tinggalkan ini kepada rakyat kita. Budaya pergantungan dan mengemis daripada rakyat kepada kerajaan, seolah-olah kerajaan tu duk bagi duit kat dia. Dia sama macam saya tengok benda yang Najib mulakan dan tinggalkan dan wariskan kepada kerajaan sekarang. Najib dulu antara perkara paling sial lah dia pernah buat, selain daripada YMDB saja. Kalau pakcik-makcik ingat, dulu-dulu 2013-2014 saya marah sangat. Dia pasal Felda dulu. Sebelum masuk PRU 2013, ini kepala otak Najib. Walaupun orang kata Najib dah dalam penjara semua. Dia punya sisa peninggalan tu kita tanggung sampai cucu cicit 4-5 keturunan. Jadi kita kena ingat. Pengajaran tu kita kena ingat. Najib dulu ingat tak nak masuk 2013 PRU dulu. Lebih kurang 10 tahun lepas. Dia takut UMNO kalah. Jadi dia rasa dia kena gula-gulakan peneroka-peneroka Felda. Ingat tak dia buat macam mana? Dia bagi duit tunai kepada peneroka-peneroka Felda. Ada yang dapat 10,000 satu keluarga, ada yang dapat 15,000. Allah, orang suka sangatlah kat dia ni sampai cium-cium Najib dengan Rosmah masa tu. Saya duk kira-kira. Masa tu saya tak dapat lagi lah gambaran penuh penyata kewangan tak keluar. Saya duk kira-kira. Kau pergi ambil duit mana ni? Sampai 3-4 bilion ni. Sebab penyata kewangan kerajaan tu kena bentang dekat parlimen. Kita tahu berapa banyak duit kau ada, berapa banyak kau kena bayar. Ni tak ada ni. Tak ada masuk mana-mana ni. Mana kau ambil 4 bilion ni untuk kau tabur duit sampai 10-15 ribu satu harga. Ni kalau kawan-kawan yang dekat Slim Felda dulu ni yang dapat 10-15 ribu. Tak sampai setahun, penyata kewangan Felda dan Global Ventures lah, FGV. Ingat FGV tu? Kepala otak dia, dia ambil tanah Felda, dia gadaikan kepada FGV. Kemudian FGV ni, dia pergi ke pasaran saham, jual saham supaya orang luar semua, saya satu dunia ni, tiba-tiba ada hak kepada tanah Felda. Duit yang dia dapat tu lah, 7-8 bilion, 4 bilion, dia ambil, dia agihkan kepada peneroka Felda. Peneroka Felda tak tahu. Sebenarnya, dia dah gadai tanah-tanah Felda semua ni kepada luar. Sekarang ni kita merana lah. Sekarang ni perkara tu tak selesai-selesai lagi. Pasal harga saham FGV jatuh mengudum. Felda kewangan jatuh mengudum semua. Sampai sekarang dah 10 tahun tak selesai saudara-saudari. Budaya itu yang Najib mulakan, budaya itu jugalah yang UMNO, walaupun menteri dia ni konon cerdik, CEO bank semua, dia mulakan yang sama juga. Ambil duit, pinjam, tak payah selesaikan masalah-masalah utama. Macam saya sebut tadi, masalah dasar, masalah struktur, masalah pelabur minat, masalah rasuah. Dia tak minat semua ni. Asalkan pinjam duit ni, tak apa. Sebab yang tanggung bukan dia. Bila pinjam duit, kerajaan pinjam duit, siapa tanggung? Pakcik-makcik tanggung. Dia tak ada masalah. Dia dah dapat gaji dia dapat imbuhan dia, habis dia balik dia cuti lah. Yang tanggung pakcik-makcik sampai kiamat tanggung. Duit itu dia tabur untuk mewujudkan budaya. Mari saja bajet tiap-tiap tahun supaya orang tadah ni. Okey, apa agaknya kerajaan yang baik ni nak bagi kepada kita? Apa aku dapat? Masalah utamanya ialah kalau itu berterusan, kita memang tak ada duit dah nak bagi. Kemudian yang dia bagi itu tak menyelesaikan masalah. Contohnya, ni dalam bajet semalam, dia umum contohnya ada potongan cukai untuk keluarga yang berpendapatan RM50,000 ke RM100,000 setahun. Orang Sungkai tak banyak kot pendapatan RM100,000 setahun. Kecuali toke-toke kelapa sawit. Ada tak? Toke kelapa sawit tak filekan cukai pendapatan ke apa? Jadi dia kata, akan ada potongan cukai menjimatkan RM1,000 setahun. Bunyi hebat lah. Kerajaan bagi RM1,000 setahun ni. Dia tak sebut yang dia potong cukai, ambil duit rakyat tu bagi RM1,000 setahun, yang itu tak cukup untuk membayar kenaikan-kenaikan lain akibat juga
kegagalan dia menguruskan ekonomi. Contohnya, kadar faedah naik. Kadar faedah kita makin naik sebab ringgit makin jatuh. Bila ringgit makin jatuh, untuk mempertahankan nilai ringgit supaya orang tak jual ringgit ni, dia kena naikkan interest rate. Bila naik interest rate, orang kena bayar pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman perniagaan, semua pinjaman semua naik. Jadi, konon dia bagi 1,000, kalau tiap-tiap bulan kita kena bayar lebih untuk pinjaman perumahan kita RM150 sebulan, setahun dah lebih kurang 1,500, 1,800. Akhirnya campur tolak, masih lagi keluar duit kita. Tapi budaya yang ditinggalkan itu ialah budaya yang menggula-gulakan supaya rakyat tak beri perhatian terhadap kegagalan kerajaan menyelesaikan masalah. Jadi saya nak tutup dah pukul 12 ni macam ni. Saudara-saudari, rakyat Malaysia ni fikir macam ni. Kita ni dah ada penyakit kencing manis. Kita ada pilihan. Kita nak pergi dengar Tok Bomoh berubat, bolehlah, silalah. Bunyi sedap lah. Ataupun kita nak pandai-pandai nak beli ubat dekat Shopee yang tak apa-apa kena scam dengan orang nak makan. Makan ubat ini nanti sembuh kencing manis. Akhirnya kalau tak berubat dengan betul, keadaan itu makin teruk. Saudara-saudari kena pergi jumpa doktor juga. Akhirnya semua tu tak jadi. Kena tipu semua tu, akhirnya kena pergi jumpa doktor juga. Cuma bila pergi jumpa doktor, sebaiknya pergilah sebelum terlambat, awal-awal. Kalau masa pergi jumpa doktor, keadaan dah teruk, doktor akan cakap, padan muka engkau sekarang baru datang, aku tak ada pilihan, aku kena potong kaki. Itu kalau dan potong kaki. Kalau pergi yang makin parah, doktor kata kaki pun kena potong, buah pinggang pun kena buang. Itu sebenarnya keadaan kita. Dan yang paling penting begini. Kita pada umur kita, saya 45 nak masuk 46, saya tak tahu orang lain. Saya 45, 46 ni kira dah, yalah, sebenarnya 10 tahun lagi sebelum bersara. Tak lama dah. Saya sebenarnya pada umur saya sekarang, saya dah bersiapkan diri untuk bersara. 10 tahun tu tak lama. Sekejap je 10 tahun. Saya dah masuk ke alam persaraan. Kita dah lepas masa kita. Apa yang kita dah merasa, kita dah merasa. Apa yang kita dah terlepas, kita dah terlepas. Yang lagi penting ialah yang anak kita yang muda-muda. Saya tak apalah anak seorang. Yang lain yang anak 7, anak 5, anak 6. Kita kena ubah keadaan sejak 2-3 dekad yang lalu, yang mana ibu bapa kita hidup lebih senang daripada kita. Mak ayah saya tak mengaji tau, dah jam 6 tau. Tapi dia kerja sendiri, buat bisnes daripada awal. Umur sekarang 70 lebih, harta dia, rumah dia, tanah dia, duit dia dalam bank lagi banyak daripada adik-beradik saya yang lain yang semua keluar universiti, kerja engineer. Sebab dulu masa lain. Kalau kita tak ubah yang itu, maka soal parti semua tu satu hal. Kita tanggungjawab kita kepada anak-anak cucu kita itu adalah sesuatu yang nanti kita tengok kita akan terkilan. Jadi sebab itu saya mintalah kalau dia bubarlah. Kalau tak bubar, yang datang dengar ni, kalau bubar pun datang dengar, balik beritahu. Dia bukan soal parti, soal Melayu, Cina, India. UMNO akan terus cakap, kalau undi pakatan ni, habislah orang Melayu ni, semua Cina semua ni, belakang ni. Negara kita Cina, India ambil alih. Saya budak Melayu daripada negeri paling Melayu sekali, Terengganu. Saya daripada kecil pergi sekolah dekat Perak, dekat Kuala Kangsar. Kemudian belajar dekat sekolah Mat Saleh, Universiti Mat Saleh, kerja dengan Mat Saleh. Kalau yang salah itu Anwar, saya tegur terbuka. Pakcik Masyik tahu. Kalau salah itu Kuan Eng pun, aku cakap. Melayu ke, Cina ke, India ke, Mahathir ke, Najib ke, Rosmah ke. Kami generasi baru ni tak makan zaman, saudara-saudari. Sebab kita dibesarkan dalam keadaan yang lain. Yang Melayu takut sangat tu, kalau undi Pakatan Harapan,
Saya ada, Izzah ada, kami yang generasi Melayu baru ni ada yang langsung tak makan saman, tak takut ke orang ni. Penjara pun kami tak takut. Yang korang takut sangat tu sebab apa? Apa nak takut? Sebab itu saya kata kali ini nak masuk pilihan raya, akhir sekali UMNO PAS bersatu akan ratib China India, China India, China India, China India. Kalau pengundi Melayu termakan perkara itu, Jahannam cucu cicit kita. Sebab kalau perkara yang ada daya ini berterusan, bila sampai ke satu peringkat yang rakyat dah sedar bahawa mainan ratib Cina Melayu perkauman ni sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Punca kita bukan soal Cina Melayu India. Punca kita menteri bodoh.